Assalamualaikum. Korang pernah tengok fenomena hipnosis? Di mana dengan menggunakan kata-kata dan teknik-teknik tertentu kita boleh menerobos dalam ufuk akal dan memanipulasi minda seseorang. Hipnosis dikatakan menggunakan ilmu psikologi, sedangkan pukau menggunakan ilmu hitam. Ada yang kata untuk mengawal seseorang kita perlu berada dekat dengan target, tapi itu sebenarnya tak perlu. Sebab dalam video ni saja saya akan mengawal minda korang. Dengan beberapa ayat saya akan memanipulasi proses otak anda dan anda akan merasai kesan itu secara instan. Segera. Tak percaya? Baik, mari kita mulakan. Anda sekarang perasan bahawa di depan mata anda adalah hidung anda. Selama ni korang memang nampak hidung anda sentiasa di depan mata, tapi korang yang tak sedar. Tersentak kan? Tak ada apalah. Betul lah tu. Betul. Dan sekarang anda sedar bahawa kulit badan anda sentiasa bersentuh dengan fabrik baju yang anda sedang pakai. Anda dapat rasa sentuhan fabrik baju yang selama ini disorok daripada anda. Anda dapat rasa bahawa lidah anda tengah bersentuhan dengan langit-langit mulut anda. Anda dapat rasa anda telan air liur sekarang. Anda dapat rasa jari kaki anda sentiasa bersentuhan sesama mereka. Jom buka minda ajar. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Rupa-rupanya ada satu nikmat yang kita tak pernah bersyukur. Kan selamanya kita ucap syukur pada nikmat melihat, mendengar, membau, berfikir. Tapi satu kurniaan Tuhan yang Allah bagi dekat kita juga adalah nikmat tak mendengar, nikmat tak bersentuh, tak membau, tak melihat, tak berfikir. Macam mana tu? Sebab kalau kita boleh akses kepada semua rangsangan deria, kita boleh jadi overload dan mungkin jadi gila. Jadi rupa-rupanya otak kita ni dia bukan saja banyak kendalikan proses hidup kita secara automatik. Korang automatik korang bernafas, automatik korang kelip mata, dan bila korang berjalan pun korang jalan secara automatik. Korang dah tak payah fikir dah nak kena gerak kaki kanan, lepas tu kaki kiri pula kena menyusul. Lepas tu otak kita juga dia menapis maklumat. Dia tapis korang punya hidung depan mata sebab maklumat tu dia terlampau berulang-ulang dan dia tak perlu. Itu sebab korang tak pernah perasan korang sentiasa melihat hidung depan mata. Dan dia tapis sensasi sentuhan kulit korang dengan baju supaya korang tak sentiasa perasan je, kulit aku tengah bersentuh dengan fabrik kain, kulit aku tengah bersentuh dengan baju. Annoying kalau kena hidup macam tu. Dan tak boleh bayangkan kalau kita hidup ni kita kena buat manual semuanya. Sebenarnya ada game kelakar yang cuba meneroka aspek hidup secara manual ni. Nama dia adalah Manual Samuel. If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours. Cerita dia si Samuel ni dia masuk neraka dan sebagai hukuman, all your body functions be manual, so you kind of have to do stuff on purpose. You'll be turning kind of blue. Might want to consider breathing. si penjaga neraka ni dia campak semula Sam ni masuk ke dunia, tapi kali ni dia kena kendalikan semua proses badan dia secara manual. Ya, meripik darab 18. Jadi sekejap-sekejap si Sam ni dia kena ingat untuk tarik nafas sebelum dia lemas. Sekejap-sekejap dia kena ingat untuk kelip mata. Berjalan pun dia kena kawal kaki dia satu-satu, kiri kanan, kiri kanan. Dan kadang-kadang dia lupa nak kekal berdiri tegak, jadi badan dia bengkok terplay on. Game apa ni? Yalah, game ni dia kelakar lah. Tapi kalau kita fikir betul-betul, dia sedikit menunjukkan pada kita betapa menakutkan
disebabkan kalau otak kita hilang proses automatik dia. Kita akan jadi sangat-sangat terbeban dengan kerja untuk mengawal fungsi badan. Semua kerja lain kita dah tak boleh nak buat dah. Dan itu pun sebenarnya terdapat banyak sangat lagi kerja yang otak kita buat untuk pastikan kita tak overload, tak tumbang dengan tugasan nak jaga badan. Dan ini tak dapat nak ditunjukkan oleh game itu tadi pun, iaitu sistem pendengaran kita. Rasanya ramai yang pernah berangan nak jadi Superman. Yalah, siapa yang tak nak ada kekuatan super manusia, ya tak? Tapi tetap kalah dengan Saitama. tak nak buka topik ni. Kita nak kuasa mata X-ray dia, kuasa kelajuan supersonik. Tapi ada satu kuasa yang kita memang tak nak langsung untuk ada, iaitu kuasa pendengaran super dia, di mana dia boleh mendengar semua bunyi dalam dunia. Kuasa ini adalah sumpahan dan mimpi ngeri. Pendengaran manusia mengintegrasikan apa yang kita panggil sebagai kesan parti koktel. Tapi nama ni Mat Saleh sangat, kita tukarlah ke nama kesan kenduri kahwin. Bila kita pergi ke kenduri kahwin, biasanya ia adalah suasana yang sangat-sangat bising. Ada bunyi lagu, bunyi pinggan catering keletung-keletang, bunyi baby nangis, ratusan orang berborak, bunyi heartbroken ex dia naik pelamin. Tapi korang pelik tak? Walaupun korang dikelilingi dengan terlampau banyak bunyi di sekeliling korang, hiruk pikuk yang sangat-sangat dahsyat, bila member korang bercerita dekat sebelah korang macam boleh fokus, korang boleh buang semua bunyi tersebut untuk dengar satu sahaja saluran frekuensi, iaitu frekuensi bunyi suara member korang je. Kita ada kebolehan untuk asingkan rangsangan-rangsangan berbeza yang banyak saluran, dan kita boleh pilih satu saluran sahaja yang kita nak. Dan kita boleh tune dengar pada saluran tersebut. Mana dah dengar ni radio. Ada macam-macam jenis frekuensi di sekeliling kita, tapi kita boleh tetapkan radio tu pada frekuensi tertentu dan dapat dengar satu saluran dengan lebih jelas. Kadang-kadang radio tu dia mencari di tengah-tengah frekuensi, jadi bunyinya bercampur bau cacah marbah, tapi bunyi tu lagi menghiburkanlah daripada saluran radio gelak dekat lawak sendiri. Hai. Ni jual nasi lemak apa ni? 50 sen. Jadi sebelum pun radio kita tercipta, kita dah ada sistem radio yang sebenarnya lebih canggih daripada segala macam radio dalam dunia. Dan ini tersembunyi dalam tubuh kita. Apa yang akan jadi bila otak kita tak dapat nak menapis seinfiniti rangsangan di sekeliling kita? Itulah yang berlaku kepada pesakit skizofrenia. Mereka mengalami overload rangsangan yang tak dapat lagi ditapis baik oleh otak. Mereka mendengar macam-macam bunyi yang tak dapat ditutup, yang makin lama makin kuat. Mereka tak dapat bezakan bunyi yang mereka dengar tu adalah bunyi daripada orang sekeliling ataupun bunyi daripada memori-memori lama yang lepas. Dan akibat daripada sistem tapisan otak yang rosak, mereka alami delusi, halusinasi, dan mereka susah nak bezakan realiti daripada imej rekaan otak. Masih tiada ubat dan tidak dipastikan apa sebenarnya penyebabnya, tetapi ia melibatkan satu struktur yang paling kompleks dalam alam semesta, iaitu otak kita. Mekanismenya sangat misteri, dan bila nikmat otak itu ditarik, ia adalah malapetaka paling besar yang boleh berlaku kepada seorang manusia. Mereka perlukan bantuan dan sokongan tanpa prejudis oleh masyarakat. Di samping kita sendiri seharusnya bersyukur kerana diberikan nikmat otak kita mampu untuk menapis rangsangan penglihatan, pendengaran, sentuhan yang kita jarang syukuri.
Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan tentang menerobos ke dalam mengawal otak anda. Yang sebenarnya bukanlah mengawal otak sangat pun, tapi tak apalah, kita dapat tajuk macam clickbait sikit, jadilah. Jadi apa pandangan anda? Apalagi ayat-ayat yang bila kita dengar rasa macam terkawal lah otak kita, macam terjaga daripada satu mimpi. Tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang, dan jangan lupa kalau anda menyokong saluran ajar, bolehlah tekan pada like, share dan subscribe, dan juga tekan butang join tu. Sangat-sangat membantu untuk kami lebih menghasilkan konten-konten pendidikan. Assalamualaikum.